Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatimah Sarah Alia binti Roslain. Nombor metrik 06DTP19F1016. Kami dari kumpulan Datuk Bahaman ingin membentangkan tentang adab, adat istiadat dan adab resam. Seperti yang kita tahu, pengaruh penjajahan negara barat telah menyebabkan kewujudan etika dalam masyarakat yang penuh dengan adab, adat istiadat dan adab resam. Wujudan adab, adat istiadat dan adab resam telah melahirkan masyarakat yang majmuk pada masa kini. Namun terdapat perbezaan antara adab, adat istiadat dan adab resam. Definisi bagi adab. Adab didefinisikan sebagai perilaku, perbuatan, kebaikan, kesantunan dan sopan santun. Adab mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan. Di sini contohnya masyarakat Melayu, di mana murid-murid menundukkan pandangan apabila berjalan di hadapan gurunya. Seterusnya, adab resam. Adab resam merujuk kepada cara, iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Contohnya seperti adat melenggang perut bagi kaum Melayu, upacara alati untuk kaum India dan sebagainya. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat adalah undang-undang yang berteraskan amalan-amalan masyarakat. Semenjak kepercayaan animisme lagi, orang-orang Melayu telah mencipta undang-undang adat. Apabila pengaruh Hindu dan Buddha memasuki kehidupan orang-orang Melayu, undang-undang adat yang dipengaruhi Hindu, Buddha mula meresap. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatih Alia binti Muhammad Fazil. Adab yang pertama, adab yang bersifat majmuk dan pelbagai. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi, iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. Adab yang seterusnya, adab menghormati antara satu sama lain. Masyarakat mempunyai etnik yang tinggal dalam satu kawasan. Contohnya, masyarakat hidup harmoni dan menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka tanpa sebarang gangguan. Adab yang terakhir, adab yang masyarakat juga mempunyai budaya yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Safarin, nombor pendaftaran 06DTP19F1047. Masyarakat Melayu amat berpegang teguh kepada adat resam seperti adat tradisi yang dapat dilihat dalam amalan hidup seharian kita. Seterusnya, orang Melayu amatlah menjaga adat resam, termasuklah pantang larang dan adat istiadat yang diwarisi dan diamalkan turun-menurun. Selain itu, antara adat yang masih diamalkan adalah seperti adat istiadat menyambut kelahiran, perkahwinan dan kematian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farah Syirana binti Zulkifli. Di sini saya ingin menerangkan mengenai adat. Perkataan adat berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. Sejak daripada zaman kerajaan Melayu Melaka lagi, orang-orang Melayu telah menerima dan mengamalkan adat di dalam kehidupan seharian mereka. Secara tidak langsung, mereka menerima konsep adat sehingga terbentuknya kebudayaan sendiri. Contoh yang kita boleh tengok kebudayaan sendiri yang hidup sehingga kini, kebanyakannya di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak contohnya ialah Iban dan Bidayuh. Di Sabah adalah Karasan dan Dusun.
Dari pandangan yang lain pula, adat ialah cara manusia berfikir dan tingkah laku mereka sehingga diamalkan pada zaman dulu kala lagi sehingga kini dan dianggap sebagai tradisi. Sebenarnya sampai sekarang pun saya rasa ada adat ni. Selalunya orang-orang tua lah yang masih mengamalkannya. Contoh, selalu kita dapat adalah contohlah anak dara tengah masak dekat dapur sambil menyanyi. Lepas tu nenek-nenek kita selalunya lah akan tegur dan dia akan cakap, anak dara tak boleh menyanyi masa masak sebab nanti dia boleh jadi anak dara tua, tak ada siapa nak kahwin dengan dia. Itu sebenarnya adalah adat juga. Sampai sekarang kot tak hilang lagi. Ya. Itu je lah kot saya rasa daripada saya. Terima kasih. Okay, selamat sejahtera. Nama saya Primila Ana Perempuan Komersial. Nombor pendaftaran saya 06DTP 1981053. Okay, kesimpulannya, pluraliti budaya di alam Melayu berlaku sejak abad ke-5 Masehi. Kita sudah pun separuh abad meninggalkan zaman kolonial. Namun legasi kolonialisme dalam kebudayaan masih tersemak utuh. Bukannya saya mengatakan bahawa hakikat ni merupakan sesuatu yang tidak baik, tetapi ia adalah sesuatu yang penting untuk kita meneliti sejarah, bukan hanya dari sisi politik kekuasaan tetapi juga dari sisi kebudayaan masyarakat. Dalam soal bahasa, katanya kita perlu menyedari bahawa kebangkitan sesebuah tamadun dalam sejarah kemanusiaan hanya berlaku apabila bahasanya sendiri dimartabatkan. Kolonialisme sebenarnya meninggalkan kesan yang dalam terhadap tahanan kebudayaan kita. Oleh sebab tu, ia adalah penting untuk kita mencerna sejarah ini untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Walaupun masyarakat yang berlainan kaum, agama, budaya dan latar belakang, namun dengan semangat kerjasama, tolak ansur dan saling memahami telah menyebabkan kita keadaan kita yang harmoni sehingga sekarang. Terima kasih.